kata muallif radhiyallahu anhu atas kurungan tu kan, atas sikit je daripada yang kita berhenti sekejap ni, lebih kurang 4 baris ke atas ya. Dan jangan terhenti dan putus di dalam berkatanya yang membinasakan. Bukan bawah tu betulkan ra tu, bara, berkatanya ya. Dengan perkataan yang membinasakan, berkatanya yang membinasakan, itu perkataan yang boleh membinasakan, maka jadi binasa ia. Baik, jadi yang tadi itu dia kata sebab apa? Dia kata ilmu ni sukar dan payah atas faham orang yang awam. Susah orang awam nak faham. Sebab tu tadi, macam mana kalau almarhum tradisi guru tadi, saya ni bila mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Samad Ibrahim ni, bayangkan dia pukul 9 sampai 3-4 pagi tiap-tiap malam. Sekejap di office dia, sekejap di rumah dia. Tengah duk mengaji tu, bayangkan dengan almarhum ni, dia hurai panjang lebar. Setiap satu baris tu panjang lebar dia hurai. Bayangkan tengah duk mengaji tu, bayangkan 9 sampai 3 pagi. Tiba-tiba saya terlena. Kalau mengaji ramai terlena boleh menyorok. Ni mengaji seorang-seorang. Saya terjaga tu, saya tengok dia duk hurai, duk syarah tu tak berhenti. Dan kadang-kadang dia pula terlena. Saya tengok tiba senyap, tengok almarhum dah terlena. Saya tunggu, saya tak gerak dia sampai dia jaga, dia bangkit, dia sambung, dia syarah lagi. Saya ingat hampir saya berulang setiap malam tu, kecuali seminggu tu dalam 4 atau 5 malam, selama hampir 5 tahun. Dalam pertengahan pengajian tu baru dia ijazahkan saya zikir la ilaha illallah itu, dan tarikat yang dia terima daripada almarhum Tuan Guru Syekh Abdullah Tahir, iaitu rahimahullahu ta'ala, yang Syekh Abdul Tahir ini menerima ijazah sanad itu daripada Tok Kenali ya. Mana saya terima daripada almarhum Tuan Samad Ibrahim terima daripada gurunya Syekh Abdul Tahir, Pondok Bunut Payung Kelantan, dan Syekh Abdul Tahir pula terima daripada gurunya Tok Kenali itu Syekh Yusuf Ahmad rahimahullah, nama sebenar Tok Kenali ya. Syekh Abdullah Tahir rahimahullah ta'ala ni merupakan murid kanan kepada Tok Kenali. Jadi punya tapih nak suruh jaga syariat sungguh. Kita mendengar je Tok Guru mengajak, ada guru mengajak bab tarikat syariat, tarikat hakikat makrifat ni kalang kabut. Tu yang saya sebut kalang kabut apa? Bukan Tok Guru tu kalang kabut, kita tu yang kalang kabut nak mengaji. Tapi bila guru mengajak kitab fiqah, tak memai. Pasal apa tak memai? Kitab fiqah tu kitab kulit semua. Bila mengaji bab hakikat ni bab isi, tik kucina kan? Tu saya kata tadi, sangka tu kena binasa dulu, kena buang sangka-sangka tu. Kalau terjadi juga, maka cedera, maka dicedera mereka itu. Orang awam tu sesat, maka dicedera mereka tu apa? Orang faham ni boleh jadi cedera manusia sesat, boleh jadi mengarut kan? Dicedera mereka itu padanya, dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada mengelokkan dia daripadanya, jadi mengarut. Masuk dalam benda yang tiada mengelokkan dia, jadi mengarut. Rupanya yang imam tersebut ni jadi dah yang tengah duk viral ni. Faham tak ni? Sagi mari pula mengajar
ada yang mari mengajak sebut apa, dalam Malaysia ni mana ada satu ulama boleh cerita tauhid macam saya challenge, kuyup punya bongkak sombong bahasa. Sagi keluar pula video Allah tidak hidup dan tidak mati. Sifat siapa? Hidup tu sifat makhluk, mati tu sifat makhluk. Kita mengaji kan, mengaji sifat 20 tu, sifat hayat tu apa dia? Allah tu bersifat hayat. Hayat tu apa? Hidup kan? Dalil Al-Quran, ayat kursi, Suratul Baqarah kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. Allah tidak Tuhan melainkan dia. Al-hayyul, yang hidup, Al-qayyum, yang maha tinggi. Al-Quran kata Allah hidup, tiba-tiba pandai-pandai pula Allah tidak hidup dan tidak mati. Itu dia viral video dekat media sosial. Yang dengar tu pun, hebat tu guru ni, hebat kepala otak, menyesatkan orang. Tamsil yang diguna pun tak betul. Buat misal, kita ni jangan sampai menjuzukkan Allah Ta'ala, jangan sampai menjuzuk-juzukkan Allah Ta'ala. Syirik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang mulia, ya. Sebab tu dia kata, dan masuklah mereka itu barang yang tiada mengelokkan dia daripadanya. Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbul Alamin? Jadi dan senya telah berkata mereka itu khabarnya dan cerita tu mana? Cerita orang-orang dahulu dan dahulu-dahulu, dan lagi tiada engkau dengar kepada perkataan Zainul Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Baik, jawab panjang ni, kita berhenti dekat dan masuklah mereka itu pada barang yang tidak mengelokkan dia daripadanya. Maka apa perkataan yang terlebih fasih daripada kalam Tuhan Rabbul Alamin? Dan senya telah berkata mereka itu khabar-khabar cerita orang-orang dahulu-dahulu. Sampai dahulu-dahulu tu berhenti kat situ. Dan lagi nanti kita sambung, dan lagi tiada engkau dengar akan perkataan Zainul Abidin tu. Kita akan sambung, dan lagi tiada engkau dengar tu. Tanda dekat situ. Jadi dia kata bila rosak orang awam ni, dia mulalah bercerita-cerita tentang cerita orang-orang dulu-dulu. Kadang-kadang cerita-cerita yang disampaikan tu pun banyak yang tokok tambah yang mengarut. Apa bulan ni? bulan 2 tahun 2020. Semua angka 2. Bini 2, tak berani. Ada soalan? Ya.
Kalau dia pertama apabila seseorang menjuzuk-juzukkan Allah, diperumpamakan Allah tu macam makhluk, maka syirik. Satu. Yang kedua, dalam bab solat tadi, kenapa tak solat? Hampa nak solat. Aku, cara aku. Kalau dia kata aku, cara aku tu, dia menafikan tentang wajibnya hukum solat itu. Dia menafikan perintah Allah yang wajib itu dengan sengaja, maka kafir dia. Tapi kalau maksud dia aku dengan cara aku tu, dengan maksud aku tahulah sembahyang tu wajib tapi aku tak buat, pasal lain, yang tu dia jadi orang yang fasik, berdosa. Dia tidak menafikan solat tu wajib. Fahamlah dua keadaan tu. Jadi kita ni jangan meletakkan hukum sembrono terus. Tanya dulu, hang maksud hang tak sembahyang tu, adakah hang mengatakan solat tak wajib? Tak, aku tahu solat tu wajib, maka tak kafir dia. Aku tak buat pasal apa? Aku sembahyang cara lain. Hang cara apa? Aku pi sembahyang dekat tempat ibadat orang bukan Islam pun sembahyang juga. Yang tu jadi kafir balik. Dia kata sembahyang wajib tapi aku sembahyang cara orang lain. Jadi kafir balik. Ya, kena ingat, jangan main-main soal akidah ni. Ya, perkataan kita berhati-hati, kerana rosaknya akidah dan tauhid seorang tu pun dengan sebab lidah. Soalan lain. Itu sebabnya, baik, soalan tadi tu, orang-orang ni bila dia pergi mengaji bab tarikat makrifat ni, dia terus pandang syariat ni rendah. Dia jadi macam tu sebab apa? Sebab sama ada guru tu cerita betul dia yang salah faham, ataupun guru tu daripada awal cerita tak betul. Faham tak? Sebab tu tradisi tok-tok guru dulu, tradisi alim ulama dulu, nak cerita mengaji benda yang Imam Ghazali sebut tadi susah difahami oleh orang awam tadi. Tradisi tok-tok guru dulu, dia pastikan murid-murid dia mengaji, kuatkan syariat tu dulu. Itu yang pengajian tafsir, hadis, fiqh, tauhid, tasawufnya mengaji dulu elok. Bab tarikat, bab gabungan syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu dia termasuk dalam bab khusus yang disebut sebagai usul tahqiq, yang sepatutnya orang awam ni dia tak terjun terus pergi mengaji bab tu, terus tu yang jadi mengarut sampai pergi betapa dekat Gunung Jerai, kan? Nak sangka baik lagu mana betapa kat Gunung Jerai tu. Perintah wajib solat 5 waktu di masjid berjemaah tu wajib gugur. Bila masa pula keluar pergi sembahyang Jumaat. Sebab itu jangan duk pergi ambil dalil yang sebelum lengkapnya Al-Quran, sebelum sempurna Al-Quran, pergi ambil dalil Nabi pernah bertapa di Gua Hira. Bertapa di Gua Hira tu perbuatan Rasulullah sebelum sempurnanya syariat. Maka benda itu adalah khusus kepada Rasulullah SAW, tapi haram kepada umatnya sekarang ni. Maka ditukarkan bertapa itu dengan apa? Bertapa, bukan tawassul. Bertapa ditukar dengan apa? Orang yang duduk bertapa ni ditukarkan dengan apa? Iktikaf masjid. Daripada hampir duduk kat gunung tu, baik duduk dalam masjid. Iktikaf dapat pahala ibadat. Bertapa dalam bahasa Arab tahannuth. Tahannuth, bukan ha, nun, tha, bukan sin, tha. Tahannuth, bertapa. Satu tahannuth, bertapa. Yang kedua khalwah, itu bersunyi-sunyian seorang diri. Kita masuk dalam buku undang-undang, khalwat itu berdua-duaan.
Tapi asal khulwah dalam Islam apa dia? Bersunyi-sunyian seorang di diri. Tadi tahannus, betapa khulwah bersunyi-sunyian. Yang ketiga, uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri daripada orang ramai. Tahannus, khulwah, uzlah. Yang keempat, iktikaf. Duduk iktikaf itu diam di dalam masjid dengan niat ibadah. Maka kesemua itu mempunyai maksud yang sama. Apa dia? Dari sudut maksud dia sama. Apa dia? Duduk sorang-sorang. Baik tahannus, baik khulwah, baik uzlah, iktikaf, semuanya maksud duduk sorang-sorang. Tapi datang Islam yang dituntut itu tahannuslah dengan cara iktikaf, khulwahlah dengan cara iktikaf, uzlahlah dengan cara iktikaf. Faham tadi? Sebab tu dalam pengajian tarikat ada suluk 10 hari sempena iktikaf Nabi SAW 10 hari terakhir Ramadan. Soalan lain? Khair, insyaAllah. Kalau tak ada soalan, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, pengajian kita malam ni, ya. Jadi orang yang salik, satu lagi, yang satu lagi suluk. Tahannus, khulwah, uzlah, suluk. Suluk itu asal salaka. Salik itu orang yang berjalan untuk mencapai ma'rifatullah. Salik, dia akan masuk bersuluk. Suluk tu juga dengan makna dia duduk diam-diam dalam usaha untuk mencari ataupun mencapai ma'rifatullah tadi. Itu yang masuk bersuluk dengan amalan-amalan zikir tertentu. Jadi empat ni tadi, tahannus, khulwah, uzlah dan suluk itu, maka tempat kembalinya adalah iktikaf. Ya, duduk dengan cara yang Islam tuntut. Ya, tak ada masalah, dibimbing oleh guru yang mursyid. Syarat guru yang mursyid itu siapa dia? Yang pertamanya alim. Alim maknanya alim dengan ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu fiqahnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Kemudian yang kedua, dia beramal dengan ilmu. Yang ketiga, guru yang mursyid itu adalah yang wara'. Ya, guru yang wara', yang menjaga perbuatan makruh pun dia jauh, apatah lagi dia nak buat yang haram, apatah lagi nak buat dosa besar. Jelas ya? Itu guru yang mursyid. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihan dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau beratkan kami dengan ujian tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kami tuntut pada hari ini ya Allah. Rahmatilah ilmu kami ini ya Allah. Jadikan ilmu ini bermanfaat bagi kami untuk agama, dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami
dengan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami itu serta tidak mengasihani kami, kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sangat rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.